Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله إخوة الإيمان kita sambung majlis ta'lim kita bersama dengan sahabat kita dari sahabat-sahabat kita daripada Wellington, New Zealand. Semoga sahabat di sana sihat dan diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Kita sampai pada muka surat 104 Pak Amir. Sebab minggu sudah kita tak ada, kan? Sudah tak ada kuliah, kan? Jadi kita berhenti last sekali 25 bulan 11. Jadi kita masuk hadis yang ke-34. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamih falyastanthir thalatha fa inna asyaitana yabitu ala khayshumih muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian bangun tidur, maka hendaklah beristinsar 3 kali, kerana sesungguhnya syaitan bermalam di dalam khayshum, yakni lubang hidungnya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang kamu bangun daripada tidur, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang, maka hendaklah dia beristinsar. Istinsar ni apa kita panggil? Seh, kan? Masuk air dalam hidung, seh balik dengan menggunakan tangan yang kiri 3 kali. Yang ni Nabi bukan suruh buat masa ambil wudu, masa bangkit daripada tidur. Baik, dalam kamus dia kata istinsar artinya menghirup air ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Bahasa utara kita kata seh, masuk air dalam hidung, sedut dan seh balik. Terkadang dalam satu hadis disebut keduanya. Maka jika demikian istinsar artinya menghembuskan air dari hidung, dan istinsyaq artinya menghirup air ke hidung. Istinsyaq kita dah baca dah dalam riwayatnya lepas, masukkan air ke dalam hidung. Istinsar seh balik menggunakan tangan yang kiri. Baik, kerana sesungguhnya bermalam dalam khayshum, lubang hidung, iaitu bahagian hidung paling atas, yang dan ada yang menyatakan hidung secara keseluruhan, dan yang lain, ni ulama bahasa, yang lain menyatakan tulang tipis lagi lunak pada ujung hidung yang terdapat antara hidung dan otak. Tu dia buka kamus saya tengok tulang lembut kan, terus ke otak kan. Wallahu ta'ala alam. Dalam hadis ini ada dua perkara. Satu sunnah, kedua ada maqasid, dan ketiga ada ta'abud.
Sunnah apa dia? Sunnah dia setiap orang bangkit daripada tidur, sunnah dia buat ni, istinsyak dan istinsar. Sunnah buat secara 3 kali menggunakan tangan kiri. Maqasid dia apa dia? Maqasid dia, perintah yang Nabi sebut di sini dapat dipaham sebab dia. Ini maqasid. Maknanya benda yang Nabi ajak kita buat itu ada maksud dia. Ada sebab. Satu, di samping membersihkan hidung. Kedua, ada perkara yang datang perkara ketiga tadi, ta'abud. Kita buat itu kerana ta'abud. Kerana setan-setan ni bukan barang boleh pergi X-ray tengok. Cuba sekali kan bangkit-bangkit tidur, tak sah duk buat apa lagi, terus masuk scan X-ray. Suruh dia scan tentang kita punya khayshum ni. Daripada sini pakcik sampai ke dalam otak ni, nak tengok ada tak nampak macam makhluk alui ke, kepala toyol ke, macam mana berduri ke, ada ke tak ada. Sebab benda ni benda ghaib, ta'abud. Setan ni wujud. Daripada hadis ni kita tahu setan ni dia barang wujud. Dan hanya beriman kepada Allah Ta'ala itulah satu-satu cara untuk menyelamatkan kita daripada gangguan syaitan. Nabi sebut orang ini bila bangkit daripada tidur, maka buatlah benda ini. Baik, mari kita tengok perbahasan hadis ini. Dan khayshum, dalam hadis Nabi kata khayshum, kita kata keseluruhan, start daripada lubang hidung sampai bila kita tarik dia, kita boleh rasa dia berjalan. Boleh rasa dia berjalan. Yang itu semua kita panggil khayshum. Ulama bahasa nak membahagikan perbahasan mereka itu serah kepada mereka, wallahu ta'ala alam. Tapi secara adatnya bila sebut khayshum, tempat air ni masuk, dia berjalan sampai kita nanti apa, jadi tak boleh tahan kan. Itu semua kita panggil khayshum. Baik, hadis tersebut adalah dalil wajibnya istinsar ketika bangun tidur secara mutlak. Dia kata wajib. Ada adab bangkit tidur kita tak tahu. Adab Nabi ajak adab tidur, Nabi ajak adab bangkit daripada tidur. Ini adab bangkit daripada tidur. Tetapi dalam riwayat Bukhari digunakan perkataan, apabila salah seorang kamu bangun dari tidur lalu berwudu, maka hendaklah beristinsar 3 kali, kerana sesungguhnya syaitan. Nabi guna perkataan kerana sesungguhnya syaitan. Maka di sini ia membatasi perintah mutlak tadi dengan perintah berwudu, dan membatasi dengan tidur, membatasi bangun tidur dengan tidur di malam hari, sebagaimana dijelaskan dalam lafaz yabitu, sebab lafaz tersebut menunjukkan tidur pada waktu malam. Nabi kata bangkit daripada tidur, Nabi suruh kita buat benda ni kan. Dalam hadis tadi kata fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Yabitu bermakna dia mabit, dia tidur pada waktu malam. Yabitu. Siang tak masuk hari ni. Tetapi hak mula-mula kita baca tadi, Sana'ani kata tidur siang, tidur malam. Maksud dia tidur ni apa? Dia tidur ni kita duduk, kita merehatkan otak kita, badan kita. Bila kita bangkit, dia ada perubahan pada anggota kita. Mata kita, saya ingat kalau kita tidur dalam kelas macam ni, kita macam ni kan tidur, jaga mulut kita tak ada bau busuk lagi, tak ada bau busuk lagi, dan kita pun tak rasa apa. Kan mulut kita rasa lain pakcik kan bila bangkit tidur kan, kita rasa sama ada ayat liok ke ataupun ayat acak ke mal. kita pun tidak tahu kan. Tapi bila kita tidur terlampau lama malam, dia macam kita dah gosok gigi, kita pergi tidur, kemudian kita jaga waktu pagi, macam badan kita duk proses makanan tu kan, kita nanti rasa lain. Dengan kita tidur dalam kuliah ni, tidak lagu tu jaga, tak ada dah Pak Amir rasa nak mengeliat ke, tak ada. Tapi kalau kita bangkit pagi, dia memang tidur yang macam tu yang dimaksudkan dengan
Dengan hadis ni kata Imam Sun'ani, kalau kawan tu tidur siang pun boleh jadi juga, kalau tidur malam pun boleh jadi juga. Tapi kalau sifat tu ada, sunnah ni dia berlakulah pada dia. Tapi kata dia, kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, dia kata lafaz yabit ini biasanya menunjukkan tidur yang panjang. Orang Arab tidur siang ni dia panggil kailulah, sat-sat saja, tidurnya ringan lah. Bakmi kita pun kalau kailulah ni bahasa Melayu kita terjemah, kita panggil rebah badan lah. Orang tak kata tidur kan, nak rebah badan zat. Walaupun terlena, orang tak panggil tidur, orang panggil rebah badan je, lagu tu je. Tapi tidur ni dalam hadis ni maksudnya tidur sungguh. Baik, wallahu ta'ala alam. Dan kemungkinan ada yang menyatakan bahawa lafaz tersebut berlaku secara umum, maka tidak ada perbezaan antara tidur pada waktu malam dan tidur pada waktu siang. Jadi tidur itu dia merubah mulut kita semua, dia jadi berubah. Cakap pun jadi tak sedap lah. Kau kenapa nak pergi gosok gigi dulu, Cik Syahar baru nak ni. Itu nama dia tidur betul. Hadis tersebut juga termasuk di antara dalil yang berpendapat wajibnya istinsar tanpa berkumur-kumur, iaitu pendapat Ahmad dan Jamaah. Sedangkan jumhur menyatakan tidak wajib. Tetapi perintah tersebut menunjukkan sunnah. Mereka berdasarkan dalil sabda Nabi SAW terhadap Arab Badui, beruduklah sebagaimana yang diperintah Allah kepadamu. Lalu beliau menjelaskan kepada Arab Badui tersebut dalam sabdanya, tidak sempurna salat salah seorang kamu hingga ia menyempurnakan uduk sebagaimana diperintahkan Allah, ialah membasuh wajah dan kedua tangannya hingga kedua siku, dan mengusap kepala dan mencuci kedua kaki hingga mata kaki, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud daripada hadis Rifa'ah yang kita dah baca dah hari itu. Sebahagian para ulama kata perintah ini bukannya perintah wajib, tapi perintah sunnah. Sebab apa? Sebab Nabi pernah kata dalam hadis bab wuduk mula-mula kita baca tu, hadis Nabi kata, berwuduklah kamu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Itu dalam surah Al-Ma'idah kan, daripada basuh muka sampai kaki, tak masuk pun hidung, dia semua tak ada dalam Quran. Jadi menunjukkan perintah kita panggil istinsyaq dan istinsar. Istinsyaq masukkan air ke dalam hidung sampai ke sini, dan istinsar kita seh balik guna tangan kiri. Ini adalah sunnah. Ini berlaku dalam dua keadaan. Satu masa ambil uduk, lagi satu sunnah dia masa bangkit daripada tidur. Itu sunnah berkaitan dengan bangkit tidur. Yang ni sunnah berkaitan dengan ambil uduk. Dia dua keadaan. Tapi tadi Sun'ani kata, kalau tengok hadis ni elok-elok, dia boleh jadi wajib. Ini di antara benda-benda wajib yang dipandang. Tapi ulama jumhur kata tak wajib, benda ni sunnah. Siapa buat, syaitan jatuh daripada hidung dia. Siapa tak buat, dia bagi pakmen dekat syaitan lah. Tak ada sewa, tak ada apa, maintenance semua tak payah bayar, duduk. Allah Ta'ala alam, saya tak tahu nak kata, saya pun tidak ada bukti yang kukuh. Cuma sekadar saya kata, seolah-olah daripada hadis ini memberi satu panduan kepada kita, apa dia? Sebahagian daripada penyakit ni kita tanggung juga daripada syaitan. Macam mana dia tak ada tempat syaitan duduk, tempat tu rahmat, ada tak? Tak mana syaitan duduk, situ ada rahmat, tak ada kan? Tak mana dia duduk, dia akan buat masalah. Itu kerja syaitan. Maka dalam badan kita, tak mana dia duduk, kalau dia duduk, syaitan duduk tang hati kita. Apa Quran kata? Yuwaswisu fi sudur rinas. Dia buat masalah kat hati, dia bagi wah-wah. Nabi kata, yajri bidami bani Adam, dia lari di dalam darah anak Adam. Tang mana dia lari itu, tang situ jadi sakit. Maka ada ubat yang Nabi ajak kepada kita. Ubat makan habatus sauda, ubat ada makan madu. Tetapi ada ubat yang Nabi ajak kepada kita orang sakit, tak makan ubat, hanya dengan ruqyah.
Nabi suruh pegang tempat sakit kan, baca bismillah, 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 baca. Nabi suruh kita baca bismillah 3 kali, 7 kali. Itu Nabi tak ajak makan ubat. Nabi datang, mana kau rasa lengah-lengah badan, letak tangan kau tang situ, dah sebut nama Allah, ulang, as'alullahal azim rabbal arsyil karim rabbal arsyil azim, minta pada Allah macam tu. Bermakna memang ada penyakit datangnya daripada syaitan. Jadi salah satu tempat pengubatan yang paling mujarab ialah berubat pada waktu pagi. Berubat pada waktu pagi ni bagus, sebab kita kata time tu lah kita tak benarkan bala tentera syaitan itu operasi dia kan. Maka apa Nabi suruh kita buat? Seh buang dia keluar pagi-pagi. Nabi boleh kata siapa bangkit tidur, tak apa, tengah hari pun tak apa sikit, janji seh. Tak, Nabi kata bangkit tidur 3 kali, seh buang. Sedut ayam masuk dalam hidung, seh dengan tangan kiri, seh 3 kali. Maka Nabi kata apa akan jadi daripada khayshum kita, lubang hidung kita ni, dia akan jatuh pak. Maka dia tak boleh bagi mudarat kesihatan kita. Mungkin kalau kita tak buat lagu tu, khusyuk kita akan dia ganggu. Saat ni duk kena ke sedung ke, soksek tak habis ke. Ini semua kita panggil ta'abud, ada dalam hadis yang macam ni. Baik, kita kata dia kata telah ditegaskan dalam hadis riwayat sifat wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Abdullah bin Zaid, Osman dan Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa keduanya tidak disebut. Meskipun wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, juga keduanya disebut, dan itu adalah dalil as-sunnah. Ada pada hadis menyebut tentang sah, masukkan ayat, dah ada tak sebut. Pasal tu ulama tak kata benda ni wajib. Ulama kata benda ni termasuk daripada sunnah. Tapi saya ingat satu orang yang benar-benar dalam hati dia ada kedudukan Rasulullah ni sebagai utusan Allah. Saya ingat benda-benda sunnah ni bila sebut, jiwa mana yang tak, kita ni sunnah Rasulullah ni, ya sunnah, jiwa dia akan tangkap. Berkenaan dengan sabda beliau setan bermalam, dalam kita punya khayshum ni, Al-Qadhi Iyad berkata boleh jadi mengandungi makna sebenarnya, sebab hidung adalah salah satu saluran tubuh yang sampai ke hati dengan penciuman, dan tidak ada satu pun dari saluran tubuh yang memiliki katum kecuali hidung dan telinga. Lubang kan kita panggil apa dulu dia panggil apa, rongga. Kata Qadhi bin Iyad, Imam Qadhi bin Iyad ni dia tulis satu buku yang menarik, iaitu Luzum al-Mahabbatun Nabi. Luzum Mahabbatun Nabi, iaitu kita mesti melazimkan menunjukkan sayang kat Nabi. Buku ni sangat menarik, kita kena baca. Dia tulis macam mana kita nak sayang kat Nabi, mengikut pandangan dia. 1, 2, 3 kita tengok Pak Luqman sallallahu ala Muhammad. Tak ada pakai krokodil lah. Krokodil. Snail. Snail. Oh, snail apa tu? Siput. Oh, siput. Jadi tak ada minggu. Buaya boleh minggu. Baik. Kata Imam Qadhi bin Iyad, dia kata, Pak Amir tengok Imam Qadhi bin Iyad ni, dia bila sampai hadis ni pada dia kata kemungkinan apa yang Nabi sebut tu, itu hakikat dia. Bukan kata apa, bukan kata nak habaq kata simbolik ke orang ini kata kan. Sebab bahasa Rasulullah itu jawami'ul kalim. Dia jawami'ul kalim. Dia daripada Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Maka bila Nabi sifatkan setan ada di situ, kata dia memang antara lubang hidung ni sama macam telinga kan. Doktor boleh tengok dalam telinga, dia boleh jolok masuk tu, dalam hidung pun dia boleh jolok sampai ke perut, orang boleh minum air kan. Jadi bila dia jolok masuk ke situ, setan ni bijak sana kan. Tapi bijak cara setan lah.
dia daripada sini dia ambil jalan, dia masuk, terus masuk ke hati manusia, nak bagi rosak kita. Maka Rasulullah ini Allah bagi pada dia mukjizat, dia suruh kita sekat laluan syaitan. Mungkin dia duduk di sini tu, duduk bekerja siang malam nak masuk bangkit pagi, kita gedebak kata dia tu. Terpelihara hati kita daripada gangguan syaitan. Ini siapa kata? Imam Qadhi bin Iyad. Baik. Dan disebut dalam hadis, sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu penutup tersebut. Dan disebut dalam hadis, perintah menutup mulut ketika menguap agar syaitan tak masuk ke dalam mulut pada saat itu juga mengandung makna isti'arah. Melayu ni punya tulisan payah baca. Bacaan ni macam mana Pak Long? Dia berkoma ada ain lah. Ada ainan lah. Kita tengok betul-betul ada ain ke tak ada ain. Apa berda'u? Ya Allah. Isti'arah dengan ain. Isti'arah juga mengandungi makna isti'arah kerana debu yang menjadi basah dalam hidung adalah kotoran yang sama dengan syaitan. Saya katakan bahawa pendapat pertama lebih kuat. Kemungkinan isti'arah daripada masa kita tidur ni ikhwan, macam-macam lah. Kita duduk nafas kan, dia keluar masuk. Jadi Nabi nak habaq kata debu tu dia boleh masuk dalam badan kita dan dia boleh bagi sakit kita kan. Maka Nabi isti'arah dia itu Nabi sebut dia itu sebagai setan, supaya kalau tak sebut setan dia pun tak pergi buang. Habaq kata setan dekat hidung kan, kebijaksanaan Nabi mendidik kan. Dengar setan bangkit Duk habaq kata fizik minded lah, minded civic lah, bersih pada iman lah kan. Depan Nabi ni berdui banyak. Buat tak tahu habaq kata setan duk tang situ, dengar kata setan, auzubillah. Mungkin ini juga makna dia. Tetapi kata San'ani, pandangan yang pertama itu lebih kuat. Pandangan Qadhi bin Iyad itu nampaknya lebih jelas. Sebab Nabi takkan biar agama ni dalam keadaan teka-teki. Tetapi kemungkinan kekotoran itu ada juga, betul. Dan bila setan dia masuk terus dalam badan kita, dia heret segala. Mana ada setan suka wangi-wangi Pak Amir kan? Cuma orang tua-tua lah kata, kalau bau bunga melok Pak Amir, yang putih tu kan, kalau malam jemaat kita lalu bau bunga melok, dia kata lang siap. Itulah satu lang yang suka wangi. Lain semua setan pun tak suka wangi-wangi kan. Malaikat yang suka. Kata San'ani, saya katakan yang pertama itu agak lebih kuat. Wa anhu idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu, muttafaqun alaih wa hadha lafzu Muslim. Daripada Abu Hurairah juga, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaklah dia janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, kerana dia tidak tahu di mana posisi tangannya saat dia tidur.
iaitu apabila salah seorang kamu bangun dari tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya. Maksudnya tidak termasuk dalam kategori ini jika dia memasukkan tangan dengan timba untuk mengambil air. Hal itu boleh sebab tidak termasuk memasukkan tangan. Nabi kita siapa bangkit daripada tidur, janganlah dia pergi gagau tangan dia, tangan kosong ni. Kita rumah kita memang ada apa? Panggil apa tu tempat mandi tu? Kolah kan? Kolah kan? Kolah ke, besen ke apa ke? Kita bangkit tidur, masuk tanda, terus tangan kosong pergi gagau. Tak tanpa pegang penyebok. Kalau kita pegang penyebok yang masuk dulu dalam ayak tangan kita kemudian. Tapi kalau tangan kita kosong dan kita tidur, kita pun tak tahu garu macam mana. Lepas tu masuk lagu tu Nabi kata jangan. Ini macam ada satu larangan daripada Nabi. Tapi tuan kitab kita kata kalau masukkan penyebok walaupun tangan tu tak basuh lagi, tak masuk dalam larangan ni. Diriwayatkan dengan lafaz janganlah memasukkan, tetapi yang dimaksudkan adalah memasukkan tangan ke dalam air, bukan mengambil di dalam berjana. Tidak termasuk kolam sebelum ia mencucinya 3 kali, kerana dia tidak tahu di mana posisi tangannya saat dia tidur. Kalau nak suar tangan masuk dalam kolah tadi, basuh tangan di luar 3 kali, barulah begitu. Baik, hadis tersebut menunjukkan wajibnya mencuci tangan bagi orang yang bangun daripada tidur, baik malam maupun siang. Itu dia. Jumpa dua benda, sunnah bangkit tidur, yang ulama kata wajib. Walaupun khilaf Pak Mik kan, tapi ada ulama kata wajib. Apa dia Pak Mik? Satu, masukkan air ke dalam hidung, seh 3 kali, dimasukkan sebagai wajib. Sanaan ni sebut ada ulama kata wajib. Yang kedua, tangan kita ni jangan pisuar masuk dalam kolah, sepatutnya cuci dulu baru. Tengok nah. Dan ada yang menyatakan bahawa yang dimaksudkan adalah tidur di malam hari adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tidur siang tak masuk, tidur malam. Macam tadilah juga kan dia bahas. Tapi saya katakan itu pandangan saya katakan tidur yang mengubah aliran darah, aliran perjalanan cecair dalam badan kita. Bila kita bangkit ada perubahan, kita pun duk kebal mulut, rasa macam tepung talam pun ada, seri muka pun ada, maknanya perubahan dah berlaku. Maka sunnah-sunnah macam ni berlaku lah. Kata tidur lagu ni tak ada lah belum kan, sandak lagu ni ada apa, makit jaga pergi mana nak pisah, duduk diam lah, tersaduk seh lagi tak masuk lagi, seh sangat. Berdasarkan sabda Nabi, batat, tidur malam, ini adalah qarinah, maknanya tidur pada malam hari sebagaimana telah disebut. Tetapi diriwayatkan dengan lafaz iza qama ahadukum minal lail. Itu ada riwayat yang menyebut macam tu, iaitu jika salah seorang kamu bangun dari tidur di waktu malam. Ini menurut Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Tetapi dapat dibantah kerana keterangan yang menunjukkan dimasukkannya tidur pada siang hari dengan tidur pada malam hari. Yang lain berpendapat, Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya, bahawa perintah dalam riwayat, maka hendaklah dia mencuci kedua tangan dia bila dia bangkit, menunjukkan sunnah. Dan larangan dalam riwayat ini adalah menunjukkan kepada makruh, karahah. Nabi kita jangan masukkan tangan dalam kolah. Jangan tu laranglah, tapi dia kata bukan larang haram, larang makruh. Maka kalau kita basuh tangan di luar, kita menegakkan sunnah, bukannya satu benda wajib. Tapi sunnah ini sebut di awal tadi, ada yang kata wajib. Semua jenis tidur yang berlaku perubahan tubuh badan kita kalih kot tu, kalih kot ni, garu sana, garu sini, maka tidur macam ni, maka sunnahlah kita menegakkan. Bila bangkit itu pergi cuci tangan dulu.
Lepas cuci tangan, kita sah. Itu sunnah. Qarinah adalah disebutkan jumlahnya. Kerana penyebutan pada najis yang tidak ada bendanya adalah dalil sunnah. Apa Nabi suruh kita basuh tangan? Nabi tak sebut pun najis ke apa ke. Di sini tidak ada apa? Tidak ada, kita tidak nampak sebab najis ke tak. Orang kata mungkin basuh tu kerana najis kot. Kita pun tak tahu tangan kita merayap tak mana, bagi cung-cung busuk. Mungkin kena najis. Mungkinlah. Tetapi bila Nabi suruh buat ni bukan pasal najis pun. Pasal Nabi kata kamu tak tahu tangan kamu di mana bila kamu tidur. Jadi banyaklah benda yang kita tidur tu berlaku. Kadang boleh berjalan tengah tidur. Ada anak-anak berjalan tengah tidur. Mula-mula dulu kan pakcik kan, orang main suruh saya buat ayak, pasal budak tu tidur berjalan. Budak tu tidur jalan keluar rumah. Anak nakal saya seorang. Dululah dia besar dah. Dia buka pintu nak keluar pakcik. 2-3 pagi dia buka pintu, duduk dengan saya, keluar. Betul, akhir nak pergi mana tu? Dia bukan sedar, jalan. Kita bacuk, mana kau bacuk, dia panggil. Kan? Kita pembekkan kapan dia, dia panggil kita. Boleh ingat kan mara? Mari bacuk. Toyol kan? Toyol. Sidik apa nama dia? Sidik Husin. Arwah dapat amin. Allah maghfir lahu. Baik. Kita baca Subul Salam tau. Baik. Kemakruhan bukan. Kerana juga menjelaskan sesuatu perintah yang menimbulkan keraguan, dan keraguan tidak menunjukkan wajib dalam hukum ini. Oleh kerananya tetap mengacu pada hukum asal, yakni suci. Bukanlah tangan kita tu ada apa-apa benda kotor. Kita bila bangkit tidur tengok tangan kita, kita hukum dia suci lah. Tapi pasal apa Nabi suruh basuh? Ini adalah sunnah. Mari satu orang putih, dia boleh bukti secara saintifik ni, kita tak ada apa-apa pun. Walaupun tak ada apa-apa bakteria tangan kita, kita kata apa? Tetap kita tegakkan sunnah. Kerana di sini bukan masalah najis. Kalau tangan kita kena najis, memanglah lebih aula dibasuh. Kalau tangan kita ada najis, tak payah Nabi suruh buat ni. Otak kita boleh tahu sendiri nak kena basuh. Mana ada tangan kena najis duk fikir nak basuh ke tak. Tetapi Nabi tak kaitkan dengan najis. Nabi kaitkan dengan bila otak kita hilang, kita dah tidur, kita tak tahu apa jadi pada kita. Setan main kita ke? Kau kita boleh berjalan ke? Tangan kita pitang mana kita tak tahu. Maka Allah tahu. Allah yang perhati pada kita. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada sinah dan tidak ada naum kan? Apa dia sinah? Muqaddimah kepada naum. Maka tidak ada. Maka Allah buat kita, Allah tahu kita. Maka Allah peruntukkan sunnah Nabi dia. Maka kalau orang tanya tangan kita bangkit tidur, kita hukum suci lah. Tidak kata, tak ada riwayat kata najis. Tapi tetap sunnah ini berlaku. Ni yang kita kata sunnah tu dia di atas, bukan di bawah. Baik. Kemakruhan itu tidak dapat hilang tanpa menyucinya 3 kali. Ini berlaku bagi orang yang tidur. Siapa yang pergi seluk tangan dia masuk dalam tuturuh tanpa dia cuci, dia buat benda makruh. Bila dia buat benda makruh, lepas tu Allah terlupa, dia pergi cuci balik. Tak cuci tu dah tak mendatangkan sunnah. Sunnahnya sebelum tu cuci tangan. Adapun bagi yang hendak berwuduk tetapi tidak bangun dari tidur, maka dianjurkan baginya berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada sifat wuduk. Tidak makruh jika ditinggalkan lantaran tidak ada dalil yang melarang. Bagi orang yang tak bangkit tidur, tetap ada juga sunnah berwuduk. Apa dia? Basuh 3 kali juga. Kita dah baca dah hadis tu kan. Ini bagi orang yang tak tidur apa? Nak ambil wuduk.
basuh gelang pergelangan tangan 3 kali. Tetap ada sunnah. Pasal tu tak boleh satu sunnah dengan kita tengok satu sunnah di sini, di sana lain pula sunnah dia. Pasal itu dia tak boleh kita mengkias aja sunnah-sunnah ni, tak boleh. Tuhan meletakkan sunnah tu pada acuan dia. Di negara barat Ustaz yang buat kajian, Ya. banyakkan bakteria melekat kat tangan kita, tapak tangan. Bakteria. Tu dia suruh basuh banyak orang masalah ni, basuh tangan selalu. Bagus nah. Kita habis tak ada pun 5 kali, habis tak ada lah. Ambil wuduk kan. Tu tak campak tidur lagi. Banyak lah. Dia kalau tak sembahyang, Allah. Makan je. Dah makan je. Makanlah belum kan. Cuba kalau pakai sudu, kadang-kadang sikit-sikit mim cak-cak lu gitu aja kan. Malaysia Basuh selalu. Basuh selalu kan. Lepas tu orang putih pula dah. Doktor hospital kan, dia tiba apa tepi pintu tu, tolak pintu je. Lalu yang basuh tangan ni. Ni Kapten hantar gambar hospital patuh syariah akan dibuat di Pulau Pinang lah. Hospital patuh syariah. Orang Melayu Orang Melayu yang buat tu yang buat tu orang Cina untuk orang Islam. HIPP. Apa dia? HIPP Hospital Islam Pulau Hospital Islam Pulau Pinang. Allah. Tepi Hotel Sri Malaysia Ustaz. Gulugok Bayan Baru. Saya ingat lagi dulu saya duk kata, apalah nasib wanita-wanita Islam ni duk pergi bersalin. Kan? Hari ni Allah Ta'ala bagi. Kita tak perlu bimbang dah maruah isteri kita, adik-adik kita. Bila ada hospital patuh syariah ni, bidan, itu semua diambil kira. Semua diambil kira. Allahu Akbar. Ini nikmat. Dan dalam hadis Muslim, habis daripada perang Hunain, hadis Abu Hurairah, hadis Muslim, habis daripada perang Hunain, masa sebelum perang tu ada satu kejadian berlaku. Bila sahabat sebelum turun perang tu, Nabi duk cek pembarisan kan. Mai satu sahabat tu Nabi tenung lama kat dia. Sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa hang tengok dia lama? Apa Nabi kata? Nabi kata, innahu min ahli nar. Ada tanda dia ahli neraka. Sahabat jadi macam apa Pak Mik? Allah, perang tak lagi ni. Kan? Perang tak lagi. Perang jadi. Bila perang jadi Pakcik Bari, jadi perang habis-habisan, dia pun habaq kat Nabi, ya Rasulullah. Al-rajulu qulta allazi innahu anifan innahu min ahli nar qad mata. Dia kata dia mati ya Rasulullah. Yang kata ahli neraka. Tengah-tengah duk cakap dengan Nabi mai satu seorang. Tak. Walakin jarahan syadida. Dia tak mati lagi, tapi dia luka parah. Apa Nabi kata? Nabi kata innahu min ahli nar. Aku tak tahu, aku tahu Tuhan tunjuk dia ahli neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, kau seolah sahabat nak kata, betul ke orang tu? Takkan dia. Rupanya sampai tengah malam Pak Mik, dia tak tahan kan luka tu, dia ambil pisau, dia tikam. Takdirnya Allah urus di belakang tu, Allah habaq kat Nabi dia. Bila dah dia mati lagu tu, bukankah Nabi kata, aku dah kata dia ahli neraka dan utusan Allah tidak berdusta. Bila dia mati macam tu, Nabi panggil Bilal, suruh Bilal kumpul manusia. Nabi kata, wahai Bilal, serulah kepada manusia, annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun wa anna Allah yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajar. Pergi seru pada manusia bahawa sesungguhnya tak boleh masuk syurga melainkan jiwa yang menyerah diri pada Tuhan. Kalau orang Islam ni dia mati macam tu, mati bunuh diri kan, dia masuk syurga. Kalau ikut hadis ni dia tak masuk syurga. Bila dia akan masuk syurga? Setelah jiwa dia dibersihkan di hari akhirat. Macam mana jiwa dia dibersihkan di hari akhirat? Dengan bermacam cara. Dengan kebaikan dia buat sebelum dia mati, macam bunuh diri tu, Allah kumpul balik.
nak bersihkan dia, ataupun Allah bagi dia lalu neraka asad lah. Lalu neraka asad, bila lalu neraka jiwa dia bersih, masuk syurga balik. Ataupun dengan rahmat Tuhan, Allah sendiri bersihkan dia, ihsan, maka tak masuk syurga malaikat orang yang menyerah diri kepada Allah. Lepas tu Nabi kata, yang ni saya nak kaitkan. Bila Pak Mik tanya kan, siapa yang buat tu kan, ni saya nak kaitkan. Nabi kata, innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Ini kita tak boleh tolak. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengangkat agama dia dengan usaha orang jahat. Fajir ni orang buat dosa lah. Orang kafir ni orang buat dosa lah, pakcik 24 jam hidup dalam dosa pasal dia syirik. Tetapi Allah akan mengangkat agama dengan orang fajir. Pasal itu orang Islam jangan kata dia seorang aja menegakkan Islam. Islam ni adalah agama Islam, kita orang Islam. Kalau kita tak tegak Islam, siapa nak tegak Islam? Dah ada orang kafir tak Islam, dia akan tegak Islam. Kafir yang macam mana? Bukan kafir harbi lah. Kafir macam orang putih kan, negara orang putih kafir banyak, tapi dia more kepada dia suka kepada apa orang putih panggil apa? Hak asasi ni. Human right. Dia suka kepada more charity. Dia suka kepada society yang charity. Banyak orang kafir buat lagu tu. Dan tak ada masalah. Tapi alhamdulillah lah. Sambung baca kitab kita. Kita lebih hadis ni. Tapi begitulah kebaikan itu, mesti kita kata dia bagus, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Pasal itu sunnah itu dipaham dengan sunnah. Sunnah tak boleh faham dengan benda lain. Antum tengok raya haji, raya puasa, dua-dua raya dah. Dua-dua raya kan. Tapi kita baru baca habis je bab tu. Adab untuk raya haji tak sama dengan adab raya puasa. Tapi dua-dua raya, sembahyang sama. Yang ni pergi, yang ni makan sebelum pergi sembahyang. Yang ni makan lepas pergi. Betul tak, Mek? Tapi hak mandi serupa, pi jalan lain, balik jalan serupa. Tapi yang ni sembahyang awal sikit, yang ni sembahyang lambat sikit. Yang ni Pak Mik sembahyang raya puasa ni sunat kita apa Pak Mik? Kita kata apa? Mendandankan diri kita. Jaga rambut, potong, bagi comel-comel, semua janggut, semua bagi kemas. Kan? Tapi untuk raya haji tak sunat pula kita pergi cukur. Bagi orang yang terlibat dengan korban. Lepas korban dia itu baru. Kalau kita kata sunnah ni sama aja, lepas tu kita pandai-pandai fikir, tak sampai kita pada makam ni. Pasal itu nama dia sunnah. Kita dituntun. Ada yang menuntun kita, ada yang meneladani kita, iaitu kekasih Allah Ta'ala, bukan sebarangan orang. Pasal itu kita di atas jalan sunnah ni, kita tak peduli orang nak kata apa ke kita, kerana kita faham dasar sunnah. Kalau Nabi tak buat, hang pergi buat, tak ada faedah. Kalau Nabi buat, hang tak buat, hang rugi besar. Kalau Nabi tak buat, hang buat, sedangkan dia Rasulullah, dia tak buat. Lepas tu hang duk rasa dengan hang buat itu lebih baik. Kata Imam Ahmad, kata Imam Malik yang diriwayatkan daripada Syatibi, dalam kitab Syatibi oleh Imam Majishun. Di ujung tu Imam Malik kata apa dia? Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu yawma idzin dina. Kata Imam Malik, apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi, apa yang menjadi agama zaman Nabi, itulah agama sampai hari ini. Dan apa yang tidak menjadi agama zaman Nabi, dia bukan agama sampai hari ini. Jadi balik kepada sunnah Nabi. Pasal tu saya pelik Kapten Datuk Abang Amir. Saya kata kat Pak Long, benda ni Nabi tak buat, kita tak usah buat. Patut Pak Long marah ke Pak Long pak saya? Setujulah. Yalah secara intelek lah. Pak Long akan tanyalah saya sikit, apa bukti dia yang Ustaz berani kata Nabi tak buat kan? Sebab kalau satu benda Nabi tak buat, saya kata dia Nabi buat, ini bohong. Dan kalau benda tu Nabi buat, saya kata Nabi tak buat, juga bohong. So secara intelek, kita intelek, komunikasi intelek kan.
So, Pak Long kan tanya saya apa bukti dia. So kalau saya betul-betul ada apa bukti, orang betul panggil apa, evidence, saya boleh bagi ya. Pak Long, ini hadis ni riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Bukhari kata lagu ni, kedudukan sanad dan matan dia begini. So Pak Long dengar Pak Long kata apa? Okey, dah memang Nabi tak buat, so pasal kita nak buat. Dia Rasulullah, dan ada ayat Quran kata la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Imam Ibnu Katsir kata inilah ayat yang turun mengajak kita adab, hormat Nabi, sayang Nabi, hargai Nabi, agung Nabi. Jangan kita pandai-pandai duduk ke depan. Kita menjadi pengikut bagi Rasulullah. Kita agree ya? Kita agree ya? Tiba-tiba Pak Long kata saya, Ustaz, benar ni Nabi tak buat. Betul lah Nabi tak buat. Awak saya tak boleh buat. Memang Nabi tak buat, tapi Nabi larang tak saya buat? Ya Allah, kalau Nabi tak buat, kalau Nabi, ya Allah, saya tak tahu. Ini ustaz yang ada kecil manis darah tinggi ni pun, bukan ustaz ni lah, ustaz lain kan, yang ada kecil manis darah tinggi pun, kalau dia mengajar ada ayat baki lagu ni, berebut tak kita nak minum ayat dia? Why? Soalan dia why? Berkat. Kalau ustaz sebesar, ustaz ada apa? Pengesahan doktor. Doktor tengok apa awak duk minum tu? Kata ayat apa itu? Ayat baki minum Al-Fadil lah. Minum. Doktor kata, doktor pun ambil sikit, masuk makmal, masuk lab. Tengok-tengok bekas ustaz tu minum, doktor kata terbukti ada flu, terbukti ada ni. Awak tahu tak bila awak minum tu balik jadi apa? Dia kata tak tahu doktor, mungkin tu barakah kot. Doktor kata saya doktor berhubung dengan alam, berhubung dengan sains, saya tak boleh terima apa awak buat. Tapi my point is, kalau ustaz biasa pun kita macam tu punya meneru dan menerpa, tiba-tiba ini dikatakan junjungan alam, rahmatan lil alamin, tak buat. Tiba-tiba bagaimana gamak awak kata saya nak pergi ke depan, tak apa. Ya Allah, bahkan sikap tu telah ditegur kan. Kenapa nak semayang, kenapa nak semayang tak mau tidur, nak puasa sampai tak ada hari tak puasa kan, sampai tak mau menikah, ditegur. Itu adalah hal ibadat. Itu tak tahu lah apa yang dah jadi dengan jantung hati kita ini. Allahu Akbar. Jumhur ulama berpendapat bahawa larangan dan perintah tersebut kerana kemungkinan adanya najis di tangan. Ini perbahasan ulama. Pasal itu bila kita tengok perbahasan ulama, nombor satu kita nak tengok dulu apa dia? Matan hadis itu macam mana. Lepas tu baru nak tengok perbahasan. Ada ulama kata Nabi perintah kita basuh tangan dan Nabi larang kita jangan masukkan tangan dalam air sebelum basuh. Di sini ada dua, ada perintah dan ada larangan. Ada ulama kata kerana najis kot. Tapi kalau tangan kita tak ada najis, bangkit-bangkit kita pergi seluk dalam kolah lagu tu, tak apalah, tak haram, kata para ulama. Itu huraian para ulama. Tapi hadis kata apa? Hadis tu tak sebut langsung pasal najis. Hadis tu kata bangkit, jangan masuk tangan dalam tu kecuali basuh dulu. Itu hadis. Dan jika seseorang mengetahui di mana posisi tangannya saat tidur, seperti orang membalut tangannya dengan kain lalu dia bangun dengan kondisi yang sama, maka tidak makruh baginya memasukkan tangannya meskipun disunahkan mencucinya sebagaimana bangun tidur. Tengok, dia cakap cara adil. Tengok Cik Bari, tak mana keadilan dia cakap di sini. Saya ulang lagi sekali ya. Jika seseorang mengetahui mana posisi tangannya saat dia tidur. Okey. Tadi Nabi kata sebab bila kamu tidur kamu tak tahu kan tangan kamu duduk macam mana. Pasal itu suruh basuh kan. Baik. Sekarang dia kata jika satu orang dia tahu. Macam mana kata dia tahu? Seperti orang membalut tangannya. Ni macam hadis semalam belum? Kan dia sakit kan? Nabi tanya kat dia, Nabi kata ucaplah la ilaha illallah. Apa dia kata kat Nabi? Dia kata aku dengan hang ni siapa dia? Nabi kata pak menakan lah. Dia tanya belah pak ke belah mak? Tu dia tanya kat Nabi macam ni kita jual meja belah pak ke belah mak? Nabi kata belah mak kan. Lepas tu dia tanya kat Nabi, kalau aku sebut la ilaha illallah ni aku dapat apa? Nabi kata ada faedah dia, baru dia sebut. Yang ni pula dia ni buat mangkap cik.
Pasal hadis kata tak tahu duduk tak mana. Tenang, dia kata sebelum tidur balut tangan. Kalau dia garu pun atas tu lah. Dia kata apa? Ulama kata kalau dia buat perangai macam ni, maka tidak dimakruhkan baginya memasukkan tangannya. Maka taklah makruh pasal tangan dia tu berbalut kan. Dia bangkit pagi, dia tak mau basuh, terus dia nak suar tangan dia masuk dalam kolah. Ulama kata tak makruh. Tetapi dia kata tetap sunnah dia cuci tangan dia dulu. Kenapa kita kata kalam ni yang benar? Pasal lafaz ulama ni sama dengan lafaz hadis. Setiap hadis kita kena memenangkan lafaz hadis. Maka setiap pandangan yang tak sama dengan hadis, kita kata tidak kuat. Tidak kuat. Orang dah balut dah tangan. Walaupun awak balut, awak buka balik, tetap sunnah pada awak basuh tangan. Sebab apa? Sebab dua benda Nabi sebut. Satu, kamu tak tahu tangan duduk tak mana. Yang kedua, Nabi kata istaiqadha, bila bangun dari tidur. Walaupun hang balut tangan hang tetap tidur. Hang tetap tidur. Maka kita kata tetap sunnah orang bangkit walaupun dia bubuh tangan dia dalam peti air ke macam mana pakcik, tetap sunnah dia. Sunnah akan memenangi di atas alam ini. Yang lain menyatakan perintah mencuci adalah ta'abbudi. Ini bagus, ta'abbudi. Kita mengikut apa yang diajar. Maka tidak ada perbezaan antara yang ragu dengan yang yakin. Maksud dia apa? Kita bangkit, kita ragu tangan kita bersih ke, kita yakin ke bersih, perintah itu tetap berlaku pada kita. Basuh tangan dulu, lepas tu baru ambil air dalam kolah, baru kita seh, masuk ke hidung, baru kita seh. Dan pendapat mereka ini lebih kuat sebagaimana yang telah lalu. Sana'ani kata inilah yang paling kuat sekali. Baik, ini kita akan jumpa pula lagi satu hadis, iaitu hadis daripada Laqid bin Sabirah. Hadis daripada Laqid bin Sabirah, iaitu dia nak menceritakan tentang kesempurnaan kita ambil wuduk. Dia nak ajak kepada kita itu masalah khalil baina asabi', iaitu kita apa dia panggil? Ni kita buat lagu ni kan, ayat masuk ni dia panggil khalil bainal asabi'. Asabi' ni jari khalil tu kita buat lagu ni, kita nak ambil. Maka ini ada satu hadis, kita jumpa lagi satu sunnah Nabi. Kita baca minggu depan Ustaz Fauzi kata kalau baca panjang-panjang takut lupa orang afdal. Jadi kita baca pendek-pendek Pak Amir dia senang ingat. Bila tanya pun senang dapat. Ya Pak Cik. Macam mana Pak Cik? Kali ikut biasa juga. Ya. Yang masa kita sibuk, yang masa banyak hidup lah. Ya. Tapi yang kalau kita baca ni, bangun-bangun, masukkan yang hidup dulu, kemudian menasibah. Ya betul. Dua kali. Satu sunnah kerana kita bangkit, yang kedua kerana dia termasuk pakej wuduk. Kalau kita bangkit daripada wuduk, kita buat 2 kali basuh tangan pun 2 kali, seh pun 2 kali. Betul lah Pak Cik baca. Sahabat-sahabat kita di Wellington, insya-Allah kita sambung pada minggu depan, insya-Allah. Kita jumpa pada minggu depan, insya-Allah. Semoga diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.